Okey, soalan karangan B menggunakan teknik Canai Minda. Soalan dia, kejadian buli merupakan suatu hal yang hangat diperkatakan pada hari ini dan banyak berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Huraikan punca-punca perbuatan buli dalam kalangan pelajar. Baik, berdasarkan soalan yang diberi, kamu kena kenal pasti yang mana satu tema atau isu yang akan kita bincangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena cari apakah kehendak soalan. Okey, kalau kita lihat daripada soalan tersebut, tema atau isunya ialah buli. Kehendak soalan dia ialah punca-punca perbuatan buli. Okey, bila kita dapat tema, untuk memudahkan kamu, kamu bulatkan tema atau isu tersebut. Kemudian, kehendak soalan tu kamu gariskan. Okey, jadi cikgu dah bulatkan buli. Buli ni merupakan isu atau tema yang kita akan bincangkan. Kehendak soalan punca-punca buli. Okey, bila kita dapat punca buli, kita kena buat rangka tugasan. Untuk karangan B, perlu ada 5 rangka isi. Okey, apakah punca-punca buli? Baik, yang ni kamu kena ambil masa 5 minit untuk fikir. Di sini cikgu beri 3. Yang pertama, punca buli yang pertama tiada didikan agama. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga, pengaruh media massa. Okey, kamu boleh tambah lagi 2 isi. Tetapi, jika kamu pandai mengarang, kamu banyak idea memadai dengan 3 isi. Sebab kalau kamu mengarang terlalu panjang untuk 5 isi, takut kamu tak cukup masa untuk buat karangan A. Tetapi jika kamu tak dapat mengarang dengan lebih panjang, kamu kena tambah lagi 2 isi. Okey, untuk teknik pendahuluan, seperti yang cikgu ajar sebelum ni, kita menggunakan teknik resta soso tu pen Apakah itu resta? Kita dapat tadi buli, jadi resta respon kepada tajuk yang memerlukan kamu membina satu ayat yang menerangkan atau menyatakan tentang isu atau tema yang kita bincangkan. Okey, diberi respon pada tajuk ayat dia ialah buli ialah satu perbuatan yang menunjukkan keganasan kepada orang lain. Dia nak satu ayat saja. Kalau ayat lain pun boleh ikut idea kamu sendiri. Okey, itu resta. So, ialah ayat sokongan kepada ayat pertama tadi. Okey, jadi kita nak ayat lain membincangkan tentang buli tadi. Okey, ayat kedua, buli boleh berlaku di mana-mana sahaja seperti di sekolah, di asrama atau di tempat kerja. Okey, so yang kedua ialah soalan. Jadi kamu boleh letak situ persoalannya, mengapakah buli boleh berlaku di sekolah? Okey, tu ialah tugasan. Tugasan tadi kita cari dah punca tadi. Kita dapat 3 punca tadi kan. Jadi tugasan di sini, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan buli berlaku dalam kalangan pelajar. Punca tersebut antaranya ialah, kamu boleh tambah rangka karangan kita tadi. Punca buli tersebut antaranya ialah tiada didikan agama, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh media massa.
Okey, bila kamu buat ayat tugasan, kamu boleh buat pula ayat penegasan. Penegasan kamu letak perkataan oleh itu atau jelaslah atau tidak dapat dinafikan. Perbuatan buli ini perlu diatasi supaya pelajar-pelajar di sekolah akan selamat. Kemudian ayat akhir ungkapan menarik. Boleh kamu beri peribahasa, kata tokoh ataupun kata darjat tinggi. Okey, di sini dia beri kata peribahasa cegah sebelum parah. Okey, bila kamu dapat teknik resta soso tupen ni, kamu akan dapat membina sebuah karangan bahagian pendahuluan. Okey. Ini ayat yang paling asas. Kamu boleh tambah dengan penanda wacana di awal setiap ayat yang kamu fikirkan tadi. Okey, ini contoh penulisan lengkap perenggan pendahuluan. Buli ialah satu perbuatan yang menunjukkan keganasan kepada orang lain. Buli boleh berlaku di mana-mana sahaja seperti di sekolah, di asrama atau di tempat kerja. Persoalannya, mengapakah buli boleh berlaku di sekolah? Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan buli berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Oleh itu, perbuatan buli ini perlu diatasi supaya pelajar-pelajar di sekolah akan selamat seperti kata pepatah, cegah sebelum parah.